Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar mengenai topik isim majrur. Sebelum kita teruskan pembelajaran tentang isim majrur dengan lebih mendalam, kita kenalah tahu tentang apakah itu isim majrur. Ma huwal ismu majrur? Jadi isim majrur ini boleh didefinisikan sebagai kata yang ditarik ataupun diturunkan. Isim majrur adalah isim yang datang selepas huruf jar, dan isim majrur ini boleh datang dalam 3 keadaan, iaitu mufrad, musanna dan juga dalam keadaan jamak. Okey, tanda-tanda isim majrur. Isim majrur boleh ditandakan dengan 3 tanda, iaitu yang pertama fathah, kasrah dan juga ya. Isim majrur akan ditandakan dengan fathah sekiranya ianya berada di dalam kategori asma' wa mamnu' minal khamsah, mufrad dan juga jamak taksir. Manakala sekiranya isim itu berada dalam kategori musanna, jamak muzakkar salim dan juga asma' wal khamsah, maka dia akan ditandakan dengan ya. Okey, bagi isim majrur yang bertanda kasrah pula, ianya akan berada di dalam kategori mufrad, jamak muannas salim dan juga jamak taksir. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang halatul jarul isim ataupun keadaan yang menjadikan isim tersebut adalah isim majrur. Okey, ada 5 keadaan di mana ianya boleh menjadikan isim tersebut isim majrur. Yang pertama adalah apabila isim tersebut didahului dengan huruf-huruf qasam, iaitu waw, ta dan juga ba. Okey, yang kedua, isim majrur akan terjadi apabila ianya didahului dengan huruf jar. Contohnya min, ila, ma'a, rubba, munzu, muz dan yang lain-lain lah. Jadi apabila ia didahului dengan huruf jar, maka isim selepasnya adalah isim majrur. Yang ketiga, apabila ianya didahului dengan adawatul istisna macam khala, ada, jadi isim selepasnya adalah isim majrur. Okey, keadaan yang seterusnya yang menjadikan isim tersebut isim majrur apabila ianya isim yang diikuti dengan isim majrur. Contohnya na'at, badal dan juga taukid. Dan keadaan yang terakhir yang menjadikan isim tersebut isim majrur adalah apabila ianya adalah mudhafun ilaih. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada contoh isim-isim majrur. Contoh pertama, zahabtu minal madrasati ilal madinah. Isim majrur dalam ayat ini adalah al-madrasah dan al-madinah. Contoh kedua, maqamal qaumu khala zaidin. Isim majrur dalam ayat ini ialah zaid. Contoh ketiga, zurtu hadiqatal azhar. Isim majrur dalam ayat ini ialah al-azhar. Dan contoh keempat, marartu bi zaidin al-karim wa muhammadin nafsihi ra'isil wazara. Isim majrur dalam ayat ini ialah bermula daripada zaidin al-karim wa muhammadin nafsihi ra'isil wazara. Baiklah, kita pergi kepada maksud kepada huruf-huruf jar itu. Untuk min digunakan sebagai permulaan ataupun maksudnya ialah dari. Contoh ayat dalam Al-Quran ialah wa minka wa min nuhin. Contoh kedua ialah ila. Ila digunakan untuk menyatakan pengakhiran ataupun maksudnya ialah ke. Contoh ayat dalam Al-Quran ialah ilallahi marji'ukum jami'an. Contoh yang ketiga ialah an. An bermaksud dari, tetapi dalam konteks melalui. Contoh ayat dalam Al-Quran ialah laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Yang keempat ialah ala. Ala menunjukkan sesuatu yang di atas. Contoh ayat dalam Al-Quran ialah 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Contoh yang kelima ialah fi. Fi bermaksud di dalam ataupun mengikut situasi tertentu. Contoh ayat dalam Al-Quran ialah wa fis sama'i rizqukum. Terima kasih kepada Ustazah Nurul Izzah. Seterusnya saya akan sambung untuk contoh seterusnya, iaitu rupa. Rupa yang bermaksud banyak sekali. Contoh dalam slide ini adalah hadis yang berbunyi wa rubba qari'i qur'ani wal qur'ani yal'anahu, yang bermaksud
dan betapa banyak pembaca Al-Quran yang Al-Quran sendiri melanatinya. Okey, dalam ayat ini sudah jelas dia punya huruf jar adalah rubah dan dia punya isim majrur qari'i. Okey, seterusnya adalah alba. Alba yang bermaksud dengan, yang selalunya di dalam ayat dia menggunakan bi. Ba baris bawah bi. Seperti contoh dalam firman Allah SWT ialah zahaballahu bisam'ihim, yang bermaksud Allah telah menghapuskan pendengaran mereka. Dalam ni sudah jelas kat situ bisam'ihim, bi tu dia punya huruf jar dan sam'ihim adalah dia punya isim majrur. Okey, seterusnya al-kaf. Al-kaf yang biasanya dalam ayat kita meletakkan huruf kaf di depan dia yang bermaksud seperti. Okey, contohnya dalam firman Allah SWT, mislu nurihi kamishkah. Dalam ayat ni sudah jelas kamishkah tu dia meletakkan huruf jar kaf dan belakang dia adalah isim majrur. Ka tu huruf jar dia seperti mishkah. Mishkah tu isim majrur dia. Contoh seterusnya adalah alam. Alam yang biasanya dalam ayat kita akan menggunakan lam di hadapan. Okey, contoh dalam slide ini adalah lahu malikus samawati wal ard. Ini contoh dalam ayat Quran lah. Jadi lahu tu adalah huruf jar dia, lam dia lahu huruf jar, maliku adalah dia punya isim majrur. Okey, untuk contoh yang terakhir inilah muz wa muzu. Muz wa muzu ni bermaksud sejak. Jadi dekat dalam muz wa muzu ni ada 3 maksud. Yang pertama adalah dia hadir selepas fi'il madi. Okay, dalam contoh ni ma ra'aituhu muz yaumil khamis. Kat situ ra'aituhu tu fi'il madi. Jadi muz tu hadir selepas fi'il madi. Ra'aituhu muz yaumil khamis. Okey, yang maksud yang seterusnya adalah dia hadir selepas tempat atau waktu. Contoh kat dalam ni adalah la aqabaluhu munzu yaumina. Kat situ munzu tu hadir selepas tempat atau waktu. Yang terakhir adalah dia digunakan masa bilangan dengan memulakan matlamat secara bersama. Okey, contoh kat sini ma ra'yatihi munzu yaumain. Kat situ munzu tu hadir selepas adanya bilangan. Digunakan masa bilangan dengan memulakan matlamat secara bersama. Kemudian muz wa muzu ni dia berlaku dalam 2 kes. Jadi kes yang pertama dia berubah apabila datangnya isim. Jadi dalam 2 keadaan lah. Jadi bila isim bertemu isim, bila mus dalam isim marfu akan terjadinya 2 isim dalam mubtada. Dekat dalam kes yang pertama inilah. Jadi contoh kat sini ma ra'yatihi muz usbu'an. Jadi muz tu dia punya huruf jar dan usbu'an tu dia punya isim. Jadi kat situ dia berubah lah. Jadi keadaan yang kedua adalah apabila muz atau wa muzat tu dalam jumlah fi'liyah atau ismiyah akan terjadinya seperti syair yang contoh di bawah ni lah. Untuk contoh pertama, syair pertama adalah muz'aqadat yadahu izrah fasama fa'adraka khamsah ashbar. Kat situ muz'aqadat, kat situ hadirnya jumlah fi'liyah lah.
Dan seterusnya, contoh yang kedua, wa ma zilsu asghi khaira muz'ana. Kat situ hadirnya jumlah ismiyah selepas muz, iaitu ana. Itu saja daripada kami dalam pengajaran isim majrur. Sekian, terima kasih.